Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni lain sikit daripada biasa. Okey, hari ni adalah hari yang memang lain daripada lain. Biasanya kalau korang tengok saya, mungkin korang tengok saya share pasal benda-benda yang macam kopi dan lain-lain. Tapi hari ni saya akan cerita pasal sesuatu yang tidak berkaitan dengan kopi. So, apakah cerita tentang kopi? Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Hari ni adalah hari yang pertama untuk episod yang lain sikit. Pada kali ini saya akan share dengan korang pasal pengalaman saya sebagai barista lah. Kebetulan yang mana saya tengok subscriber saya cukup ngam-ngam untuk nombor 444. So nombor 4 ni kebiasaannya mengikut kepercayaan masyarakat Cina lah, especially yang mana nombor 4 ni memberi maksud seperti nombor yang dalam bahasa mereka lah, dia ada Yat Isam Se. Yat Isam Se. Se ni maksudnya mati lah. So hari ni saya akan cakap pasal perkara dark side, yang mana pengalaman seram saya sepanjang saya menjadi seorang barista. Okey, kisahnya berlaku masa saya bekerja sebagai barista di Bukit Bintang. So kepada korang yang mungkin yang pernah tengok episod sebelum ni, iaitu episod 1. Episod 1 tu saya ada share sedikit sebanyak pasal introduction diri saya. Mungkin korang ingat saya share pasal McCafe Bukit Bintang, kerana saya kerja kat McCafe dulu, tapi bukan. Lokasinya berdekatan. Saya kerja masa ni, saya kerja dekat Drop Coffee Tribe yang bertempat di Plaza Central Plaza Bukit Bintang. Dia orang punya setup adalah menggunakan trike. Trike ni dalam bahasa Melayu kita panggil beca lah, ataupun tricycle dalam bahasa Inggeris, sebutan penuh ya. So dekat company ni, pada setiap hari kita akan buat opening 7.30 pagi. Lepas tu kita akan serve customer peak hour lebih kurang pagi tu lah. Kita buka dalam pukul 8 dah busy sampai dah pukul 9.30 tu masih lagi busy. Then relax kejap sampai pukul 11 akan ada orang balik lah. Kemudian petangnya kita akan closing kita pada setiap hari lebih kurang jam 6 petang ataupun 5.30 petang, bergantung pada keadaan customer lah. Kalau customer tak ramai, kita akan tutup awal pukul 5.30 macam tu lah. Kalau tak ada, pukul 6 tepat kita tutup maksimum. Dan kebiasaannya kalau kata kita nak tutup tu, kita akan naik ke tingkat tertentu. Sebab macam saya cakap tadi, kita beca. Bila beca tak ada tempat untuk mencuci semua ni agak leceh sikit. So bila nak cuci ni, kita kena naik ke tingkat-tingkat tertentu. So memang tingkat yang saya nak pergi tu untuk cuci lalunya memang agak seram lah. Sebab keadaan dia, office dia kat Pasar Central ni, dia bukan Central Plaza ni, dia tak macam office lain. Dia bangunan lama. Kalau korang pergi dekat Central Plaza ni, dia lokasi dia dulu ada satu Tech Boy yang mana dekat dengan Standard Chartered Bank. Di belakang pavilion lah. Belakang pavilion, kalau korang pergi McDonald Bukit Bintang tu, dia sederet tapi di seberang jalan. So kat situ korang tengok satu bangunan lama, kita panggil Plaza Central. Situ lebih kurang pukul 6 biasanya kita akan buat closing, dan kita akan naik ke tingkat tertentu. Tak salah saya tingkat 10 kot. So tingkat 10 tu memang agak sunyi. Kawan saya seorang lagi, saya punya colleague,
yang kita akan ada rotation. So colleague saya ni selalu dia macam takut datang naik atas tu, dan selalu so saya berwaspada lah, sebab pernah ada benda-benda kes-kes yang pelik. Tapi nak dijadikan cerita, sebenarnya saya tak ada masalah sangat pasal benda-benda yang mana kalau kata saya pergi sana, saya closing seorang diri, sunyi, memang sunyi lah tempat tu. Dia macam pantry tak pantry sangat, tapi dia ada satu washing area, memang gelap. Dan pintu dia guys, pintu dia memang korang tak boleh nak tutup. Kalau korang tutup, memang confirm korang akan tertinggal kat dalam tu, korang tak boleh keluar balik. So apa yang cara kita orang nak buat, biasa kita nak closing tu, kita akan letak satu kotak, memang dah ada situ lah, tapi kena buat waspada lah. Kalau kata kotak tu hilang, memang kita akan tengocik dalam kotak tu. Biasa kita lipat kecil-kecil, dan kita akan letak, selitkan bawah pintu tu lah. So dia akan stuck lah pintu tu, dia akan ada sedikit ruang untuk kita keluar balik, kita buka balik. Sebab pukul 6 kan dah tak ada orang kerja. So kalau kata korang terlock dalam tu, memang kalau korang tak ada nombor yang berkaitan untuk call balik, korang akan terlock dalam. Memang sunyi, memang tak ada cara untuk keluar balik. Tapi alhamdulillah, kebiasaannya saya memang tak ada masalah, kita boleh keluar balik macam biasa. Cumanya bukan pasal tu yang saya seramnya. Dia kisahnya sebab satu hari ni saya closing, memang pasal closing juga, tapi bukan di tingkat atas. Tingkat bawah, di ground floor. Tepat pada tarikh dia, tak salah saya 3 hari bulan Januari tahun 2019, lebih kurang setahun sebelum PKP yang first tu lah, MCO yang pertama tu. Biasanya saya memang tak pakai earphone, tapi hari tu entah macam mana, saya memang mood saya memang macam boring sikit nak closing, ataupun mungkin saya happy masa tu, saya nak dengar lagu sambil closing. Then tiba-tiba saya pakai earphone masa hari tu lah, 3 Januari tu saya pakai earphone pukul 6 petang tu. Pukul 5.30 tu saya closing, pukul 5.30. Dan kita closing macam biasa. Saya lap tabletop, saya lap track tu, saya cuci sedikit pre-closing sebelum saya naik ke atas, ataupun selepas saya closing, cuci-cuci kat atas tu, yang tingkat yang sunyi tu. Dan kita turun ke bawah balik lah, untuk set up sedikit sebanyak, macam cover up whole things, dia punya track tu. Dan semasa saya membuat closing di track tu, sebenarnya ada satu kejadian yang sangat tak diingini berlaku lah. Dan masa tu saya tak dapat dengar apa-apa pun. Tetapi yang saya tahu je, tiba-tiba dah ramai orang. Masa saya pakai earphone tu, tiba-tiba saya disapa kawan saya yang mana security guard kat situ juga. So kita punya track tu kat lobby, so ada security counter, dan security tu disapa lah saya. Dia tepuk agak macam tu kan, tepuk kuat agak. So bila dia tepuk tu, saya terkejut lah. Kawan, you tak dengar ke ada bunyi kuat kan? So saya kata, bunyi apa? Dia tengok luar tu, semua dah kecoh semua kan. So saya pun pergi lah tengok ke luar lah. Saya tengok, Masya Allah, memang benda yang tragik lah berlaku. Iaitu betul-betul dekat entrance saya punya track ni, macam saya kata tadi, kat lobby. Dan dia dekat dengan entrance, sangat dekat, lebih kurang dalam 2 meter je daripada entrance. Dan kat situ terjadilah kes bunuh diri. Seram. Depan mata saya masih fresh lagi, darah semua mengalir. So itu benda yang amat mengejutkan saya lah. Sebab kita tak dengar apa, tiba-tiba kita kena tepuk macam tu, dan tiba-tiba depan mata kita penuh dah. Padahal sebelum tu, masa tu saya closing, mata saya melilau jugalah, tengok kiri kanan semua, tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba je yang sekelip mata, semua je berubah. Tiba-tiba dia, kita tengok mayat depan mata kita kan. So benda tu agak memberi impact jugalah, sebab saya tak pernah betul-betul live lah depan mata yang macam tu kan. So tiba-tiba ada orang bunuh diri, dan mangsa yang bunuh diri tu, tak salah saya berumur lebih kurang 30-an.
Dan dari info yang saya tahu masa tu lah, dia bukan kerja dekat blok yang sama. Tapi saya tak pasti benda ni betul ke tak betul. Dia bukan kerja dekat Central Plaza tu. Dia dekat, saya dekat mungkin seberang jalan dekat dengan HSBC tu, ataupun di kawasan sekitarnya lah. Itu wallahualam lah, saya tak tahu betul ke tak betul. Tapi yang saya tahu, ura-ura menyatakan yang memang ini agak berat ke sini lah. Maksudnya info ni mungkin betul, yang mana dia mengalami tekanan perasaan disebabkan tak dapat membayar hutang. Hutang apa saya tak tahu, tapi itulah dia kisah sebab dia bunuh diri itulah. So macam dekat sini pun baru-baru ni saya duduk flat. So kat kawasan flat ni biasalah, kat sini pun ada kes macam ni juga. So baru-baru ni pun beberapa minggu lepas memang ada kes orang terjun lebih kurang 2-3 blok daripada sini. Dan blok sini pun pernah juga ada kes. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, sebab saya buat video ni juga bukan kisah seram kat tempat saya semata, tapi saya nak share dengan korang di kala-kala PKP ni kan. So banyak benda-benda tekanan yang mungkin akan korang rasa. Kita faham lah, macam sekarang kat PKP banyak orang tertekan, depressed dan macam-macam lagi lah yang buatkan korang, mungkin ada antara kita yang ada rasa seperti nak buat benda-benda yang tak elok tu. Tapi sekejap, daga pula. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, bismillah. Di kesempatan ni juga saya nak minta korang semua fikir masa-masa kalau ada dari kita yang macam ada fikir nak buat benda-benda yang tak elok macam tu, fikirlah ada orang tersayang yang menunggu. Tak semestinya benda-benda macam kalau korang, contohnya kalau korang ada berhutang besar tak boleh nak selesai, cuba cari sumber mana yang boleh bantu korang. Saya faham mungkin ada setengah tu dah rasa dah tak ada nilai hidup tu lagi, tetapi semua orang pun ada masalah masing-masing. Macam saya sendiri pun tak kerja dah 2 bulan. Kita cuba survive dengan apa yang ada dan cuba saya upaya untuk tengok apa yang peluang yang ada lah. Macam sebelum ni, masa PKP pertama, saya memang cuba struggle buat delivery, buat DHL, buat dalam Move, buat macam-macam delivery. Memang penat, memang bukan kerja yang biasa saya buat. Dan saya dapat slowly saya dapat projek macam barista training dan lain-lainnya, seperti yang you nampak kita buat rush roastery, saya yang involve juga dalam tu. So slowly ada job tu. Dan kemudian PKP yang terbaru ni, saya pun kehilangan kerja juga, macam korang juga yang mana barista-barista yang kehilangan kerja sama je. So minta fikir masa-masa, kalau ada hutang tu cuba cari sumber dan alternatif lain. Contohnya macam NGO yang mungkin boleh bantu korang, bagi pandangan kepada korang, dan juga yang mana channel-channel yang berkaitan untuk bantu korang, especially dalam psikologi dan juga kemurungan tu. Sekarang pun ada banyak talian-talian yang mungkin korang boleh hubungi untuk bantu korang. Jangan buat benda-benda yang tak elok. Kita minta benda-benda macam ni dijauhkan pada kita lah. Na'udzubillah min zalik. So saya harap jangan putus asa untuk hidup. Ingatlah, fikir balik, setiap ujian tu ada hikmah dia. So korang, kau nak fikir buat benda-benda yang tak elok tu, cubalah fikir betul-betul masa-masa, demi orang yang tersayang, demi orang yang tercinta. Kalau tak ada pun demi diri korang sendiri. Kita sebagai umat Islam pun kita ada kita punya rukun-rukun iman yang mana kita kena percaya pada qada dan qadar dan lain-lainnya lah. So saya harap korang yang tonton video ni dapat jaga diri korang elok di waktu PKP ni. Jangan buat benda-benda yang tak elok, dan jaga mental korang. Cuba supaya cari kawan, cakap dengan orang yang positif, cuba fikir yang benda-benda positif. Fikir balik benda-benda yang indah kat dalam hidup korang yang mungkin korang boleh keluar pada masalah. Cuba cari hobi yang baik-baik, macam kopi pun salah satunya, mungkin boleh riliskan stres korang. Dan pesan saya juga, semoga maju jaya dengan apa yang korang buat lah. Saya pun memang tak boleh nak ke mana. Kalau korang tengok, saya masih lagi pakai gelang ni. Saya dah di kuarantin. Bukan ada, saya tak ada kena kes positif. Alhamdulillah saya dah buat swab test negatif.
dan saya di quarantine sebab saya ada close contact saja. So sebabkan ada close contact tu, saya terpaksa bawa video kat rumah. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam video-video saya sebelum ni, dari segi kualiti audio, dari segi mungkin konten kurang menarik, tapi saya akan cuba berusaha lagi saya upaya untuk cari konten lebih baik lagi, cuba untuk penuhi permintaan korang dekat ruang komen, suggestion korang sendiri. Saya sebenarnya baca tak satu-satu apa benda yang korang hantar semua. InsyaAllah kita akan cuba fulfill mana yang kita mampu. Oh ya, sebelum saya terlupa, untuk video kali ini 444 subscriber, saya ada buat giveaway. Saya bukan iPhone ke apa, tapi saya giveaway of course kopi lah kan. Kopi Digaya Coffee 500 gram. Beans ni saya pakai untuk saya punya favorite espresso. Sedap untuk buat espresso, sedap untuk buat French press. Pour over kurang sikit, tapi boleh buat. Rasa dia bold, rasa dia sedap, sesuai untuk tekak kita, tekak orang Melayu. Korang nak beans ni, korang like, komen dan share video ni. Cukup saja 500 view dalam masa seminggu ni, insyaAllah saya akan announcekan siapa yang menang. Saya akan pilih komen yang terbaik, yang mana saya rasa menarik. Korang boleh komenkan apa yang korang nak. Korang boleh suggest apa benda konten yang korang nak tengok lagi, ataupun suggestion untuk improvekan lagi video saya. Apa yang saya rasa menarik, saya akan pilih pemenangnya. Dan beritahu apa yang korang suka pasal channel ni. Dan kita akan keep improving lah. Kita akan keep improve kita punya video dan konten yang akan datang. Tak perlu saya tunggu sampai 10,000 subscriber, tak perlu sampai 1,000 subscriber, tapi saya rezeki lebih, saya nak share dengan korang beans ni. So itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. InsyaAllah tukar loceng, jangan lupa Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye.